Fattah, anak lelaki tunggal kepada Lebay Min, seorang tokoh agama yang disegani di kampungnya, merupakan seorang arsitek yang cekap di ibu kota. Meskipun dia lebih selesa dengan sut modern berbanding baju Melayu ayahnya, Fattah sentiasa berpegang teguh pada nilai-nilai ketenangan dan keberanian yang diwarisi. Malam itu, Fattah nekat untuk menyiapkan lukisan rekaan pusat convention baharu yang akan menjadi proyek mercu tanda syarikat. Dia bekerja keras di bilik pejabatnya yang luas di tingkat 8 bangunan itu. Jam di dinding menunjukkan pukul 11.45 malam. Bunyi penyaman udara yang menderu dan desiran senyap kipas komputer adalah satu-satunya melodi yang mengisi kesunyian pejabat. Hampir semua pekerja sudah pulang, meninggalkan tingkat 8 itu sunyi sepi. Fattah tahu dia seorang sahaja yang tinggal di tingkat tersebut. Matanya fokus pada skrin komputer, jemarinya lincah melakar dan menaip kod-kod rekaan. Dalam kepekatan itu, tiba-tiba kedengaran ketukan di pintu bilik pejabatnya. Tok, tok. Ketukan itu sederhana, tetapi dalam kesunyian malam itu, ia terasa kuat. Fattah mengerutkan dahi. Siapa pula yang sudi datang melawat jam macam ni? Dia coba meluahkannya dengan nada bergurau untuk meredakan rasa gelisah. "Ya, masuk," laungnya. Tiada sahutan. Fattah menghela nafas, meregangkan badan yang lesu dan berjalan ke pintu. Dia memulas tombol dan membuka pintu. Lorong yang panjang itu gelap, hanya diterangi oleh lampu kecemasan malap yang memancarkan cahaya jingga. Tiada sesiapa. Lorong itu kosong, melengkung sunyi ke arah lift. Mungkin hanya hayalan atau tekanan udara dari duct pendingin hawa, bisik Fattah, coba mencari logik. Dia menutup pintu dan kembali ke mejanya. Coba mendapatkan semula fokus yang hilang. Tidak lama kemudian, ketukan itu berulang lagi. Tok, tok, tok. Kali ini bunyinya sedikit lebih lantang, lebih jelas, seolah-olah pengetuk itu kini berada betul-betul di hadapan pintu. Fattah membiarkan saja, tangannya kembali menekan tetikus. Tetapi apabila ketukan itu menjadi yang ketiga kalinya dan kali ini lebih mendesak, Fattah tidak lagi selesa. Dia menghela nafas panjang, coba bertenang dan sekali lagi membuka pintu. Seperti sebelumnya, lorong itu kosong. Seram sejuk mula menjalari belakang lehernya. Dia merasakan seperti ada mata yang memerhatikannya dari hujung lorong yang gelap itu. Perasaan tidak sedap hati itu semakin menebal. Ada sesuatu yang tidak kena di tingkat 8 malam ini. Fattah berpusing kembali ke dalam biliknya. Tetapi kali ini dia tidak duduk di hadapan meja. Sebaliknya, dia bergerak perlahan dan senyap, menyorokkan diri di sebalik pintu biliknya yang separa terbuka, bersebelahan dengan dinding. Dia kini menanti, jantungnya berdegup kencang. Bunyi ketukan kembali. Kali ini ia sangat kuat, seperti tumbukan ke atas kayu. Dum, dum, dum. Tombol pintu dipulas perlahan dari luar. Pintu itu terbuka, mendedahkan kegelapan lorong. Kemudian terdengar bunyi tapak kaki yang berat dan lembab melangkah masuk ke dalam bilik. Gedebuk, gedebuk. Jarak setiap tapak kaki itu terasa jauh, menandakan sesuatu yang besar sedang berjalan. Fattah mengintai dari sebalik pintu. Dia hanya melihat bayangan kabur di lantai, tetapi tiada bentuk fisikal yang kelihatan. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, diikuti dengan kehadiran yang amat besar dan menekan di belakangnya, mengisi setiap ruang udara yang tinggal. Dia tidak nampak apa-apa, tetapi deria keenamnya menjerit amaran. Fattah memusingkan kepala ke belakang dengan pantas. Tiada apa-apa,
hanya udara kosong. Namun, bau hapak seperti tanah kubur menusuk hidungnya. Dia menarik nafas lega, berpusing kembali ke hadapan. Dan di hadapannya, hanya beberapa inci dari wajahnya, berdiri lembaga hitam, tinggi, pekat, dan berbayang memenuhi ruang. Wajah lembaga itu gelap, tiada mata, tetapi Fattah merasakan pandangan tajamnya. Fattah kaku, lidahnya keluh. Dia coba menjerit, tetapi suaranya tersekat. Pada saat kritikal itu, satu sentuhan hinggap di bahunya. "Fattah, kau belum balik lagi? Dah tengah malam nih." Sentuhan dan suara yang serentak itu menyebabkan Fattah menjerit kecil. Dia melompat ke belakang, hilang imbangan, dan tersembam ke lantai. Kerusi pejabatnya terbalik dengan kuat. "Astaghfirullahalazim, Jibul!" Fattah terpinga-pinga. "Kenapa, Fattah? Kau nampak pucat macam nampak hantu?" tanya Jibul, cemas menghulurkan tangan. Rupa-rupanya, Jibul kembali ke pejabat di tingkat 8 karena tertinggal dompetnya. Dia terpaksa memujuk pengawal keselamatan hampir 15 menit di bawah. Fattah memegang dadanya yang berombak-ombak. Aku tak tahu nak kata apa, Jibul. Kau selamatkan aku." Selepas kejadian yang mendebarkan itu, mereka berdua segera menutup pejabat dan bergegas turun. Mereka memilih untuk melepak dan minum teh tarik di warung 24 jam berdekatan. "Apa cerita kau tadi di tingkat 8?" tanya Jibul. Fattah menceritakan dari awal, setiap ketukan, tapak kaki yang berat, hinggalah bayangan hitam yang muncul di hadapannya. Jibul terdiam lama. "Aku pernah dengar desas-desus, tingkat 8 ini memang keras sikit, tapi yang kau alami ini teruk. Kau pasti bukan mainan tidur?" "Jibul, aku waras, dan aku tak pernah buat cerita bukan-bukan. Ada benda yang tak mau aku kerja lewat," tegas Fattah. Keesokan paginya, Fattah masuk ke pejabat di tingkat 8 dengan perasaan curiga. Apabila dia membuka pintu biliknya, matanya terbeliak. Pejabatnya berselerak teruk. Kursi pejabatnya berselerak, ada yang terbalik. File-file sulit yang disimpan di dalam almari besi telah ditarik keluar dan diselerakan di lantai, seperti ada yang menggeledah dengan ganas. Fattah segera bergegas ke bilik security. Dia meminta izin untuk melihat rakaman CCTV. Apabila rakaman semalam dipasang, Fattah dan 2 orang pengawal keselamatan melihat adegan mengerikan. Mereka melihat Fattah jatuh tersembam. Sebaik sahaja Jibul masuk dan memegang bahu Fattah, perabot di dalam bilik itu mula bergerak. Kursi Fattah terbalik ke belakang dengan kuat. File-file di lantai mula terbang dan bersepah sendiri, ditarik oleh daya yang tidak kelihatan. "Ya Allah, kami tak nampak siapa-siapa dalam rakaman tingkat 8 ni, Tuan," jerit salah seorang pengawal keselamatan, wajahnya pucat lesi. Fattah tersenyum sinis walaupun hatinya sejuk. Dia cuba berlagak tenang. "Hantu?" "Hahaha," jawab Fattah, lalu segera meninggalkan bilik security itu. Dia tahu entiti itu kini marah kerana dia masih berani kembali. Tiba waktu petang. Ramai staf telah pulang, tetapi Fattah masih di pejabat di tingkat 8. Tekadnya membara. Dia tidak akan membiarkan kerja pentingnya tergendala. Selepas menunaikan solat maghrib di surau pejabat, Fattah kembali ke tingkat 8. Dia sampai di hadapan pintu biliknya. Pintu itu berkunci. Siapa kunci ini? Sial betul, rungutnya. Dia mencari kunci pendua. Pada masa yang sama, dari ujung lorong yang gelap, lembaga hitam itu muncul. Ia bergerak perlahan, terapung, menuju ke arahnya. Lembaga itu kini lebih besar,
memancarkan aura tekanan dan kemarahan yang membakar. Fatah masih mencari kunci sambil matanya sesekali melirik ke arah lembaga yang semakin mendekat itu. Dia mula berpeluh. Fatah menarik nafas panjang. Dia mula membaca istighfar berulang kali, menenangkan detak jantungnya. Dia musti berani. Lembaga itu kini berada hanya beberapa meter di hadapannya. Ia berhenti. Berbeza dengan malam semalam, Fatah memilih untuk berhadapan. Dia berjalan perlahan, satu langkah demi satu langkah, menuju ke arah lembaga itu. Kekuatan itu hadir dari ingatan mendalam terhadap didikan dan pesan ayahnya, Lebaimin. Jangan biarkan ketakutan itu lebih besar lagi segalanya, bisik Fatah. Air matanya bergenang kerana gentar, tetapi dia tidak berundur. Lembaga itu kini kelihatan marah, berombak-ombak. Tenaganya memancar keluar, seolah-olah Fatah ingin mencabarnya. Lembaga itu bergerak laju ke Fatah. Ia meluncur, bertukar menjadi angin deras yang hitam, menuju tepat ke tubuhnya. Fatah menutup matanya, bersiap sedia untuk pertembungan itu. Lalu, bisikan dimensi.